Assalamualaikum dan salam tengah hari kepada semua penonton di mana jua anda berada, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Di mana anda sedang menyaksikan kami secara live untuk Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 MSAM. Dan di mana anda juga sedang menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia dari setiap Fountains Bertam Pulau Pinang. Kita berlangsung daripada 30 September sehingga 8 Oktober nanti. Siapa-siapa mungkin yang akan merancang nak pergi ke Pulau Pinang, jangan lupa untuk datang mai sini dekat ni Setia Fontaine, tak jauh mana pun kat Bertam. Ataupun mungkin anda berada dekat Perlis, Kedah, dah boleh pakat ramai-ramai datang dengan kita ya. Tak cukup dengan itu lagi, andai kata anda mungkin berada di Sabah dan juga Sarawak, selamat menonton kami melalui live Trivia MSAM 2023 pastinya bertemankan saya Fiza Saad. Terima kasih juga kita ucapkan kepada ini dia Permodalan Nasional Berhad PNB yang membawakan khas Live Trivia MSAM 2023. Dan pastinya ini adalah episod ketiga untuk live trivia kita. Dan saya nak tanya dengan anda semua, dah jawab belum soalan-soalan kami yang terdahulu? Kalau mungkin anda tak sempat untuk menjawab soalan kemarin ataupun semalam, minta maaf lah banyak-banyak ya. Sebab kami sebenarnya mencari di antara peserta yang mampu untuk menjawab soalan yang tepat dan juga terpantas setiap hari. Di mana kami akan memberikan kepada anda peluang untuk memenangi iPhone 14 bagi tempat pertama dan juga tempat kedua hinggalah pemenang tempat ke-10. Anda berpeluang untuk memenangi e-voucher Shopee RM100. Diingatkan, hadiah utama dan juga e-voucher Shopee ini akan kami berikan kepada anda setiap hari. Bermaksud, kalaulah live trivia MSAM 2023 ini ada 7 episod, 7 iPhone 14 yang kami akan berikan kepada anda. Bermaksud 63 voucher e-Shopee bernilai RM100 akan kami berikan kepada anda. Jadi, trivia yang kami berikan kepada anda untuk kali ini memang cukup-cukup mudah. Kami akan kemukakan soalan dan kami juga akan sertakan dengan 4 pilihan jawapan. Iaitu pilihan jawapan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Apa yang anda perlu lakukan? Hanya perlu menaip pilihan jawapan di ruangan komen di bawah. Senang kan? Dan kepada anda jangan lupa untuk kongsikan live ini bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan ahli keluarga kerana banyak sangat hadiah menanti untuk anda. Jadi, adakah anda semua dah bersedia untuk live trivia MSAM buat episod ketiga? Kalau dah bersedia, boleh klik ready. Selagi anda semua tak sebut ready, sedia Fiza, saya akan diam 1000 bahasa. Gitu. Diam 1000 bahasa. Peribahasa kita pada pagi ini ya. Adakah kita dah bersedia dah? Alhamdulillah. Ada orang komen ke? Ada orang komen ready? Ada. InsyaAllah. Jadi kita akan mulakan live trivia Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 episod ketiga sekarang. Soalan yang pertama. Tujuan utama perancangan perbelanjaan adalah untuk, sekali lagi soalan satu, tujuan utama perancangan perbelanjaan adalah untuk, pertama, mengawal perbelanjaan, kedua, mengabaikan matlamat kewangan, ketiga, meningkatkan hutang, dan keempat, meningkatkan perbelanjaan impulsif. Diingatkan kepada anda, topik kami untuk live trivia MSAM 2023 merangkumi bajet, kuasa compound ataupun kita panggil sebagai compounding dan juga pelaburan berasaskan matlamat ataupun goal based investment. Tiap-tiap hari topik kita masih lagi topik yang sama dan kadang-kadang soalan kita akan menjadi soalan yang berulang daripada episod pertama hingga episod kedua. Jadi saya harapkan anda mampu untuk menjawab soalan kita yang pertama, iaitu tujuan utama perancangan perbelanjaan adalah untuk pastinya jawapan untuk live trivia MSAM kita untuk soalan pertama adalah mengawal perbelanjaan. Yelah, duit kalau ada RM1000, kita tahulah apa yang kita nak bayar, apa yang kita perlu dahulukan, apa yang kita perlu tangguhkan, betul? Dan seterusnya, untuk soalan yang kedua, pastikan anda komen pilihan jawapan anda di bahagian bawah. Okey, soalan yang kedua adalah berapakah jumlah minimum yang diperlukan bagi membuka akaun amanah saham Bumiputera ataupun ASB? Berapakah jumlah minimum yang diperlukan bagi membuka akaun amanah saham Bumiputera ASB? Pertama, RM20. Pilihan jawapan yang kedua, RM10.
Pilihan jawapan yang ketiga, RM100. Dan pilihan jawapan yang keempat, RM50. Saya pun boleh jawab. Saya nak tanyalah, kita kadang-kadang pergi beli teh ais, kita pergilah beli apa-apa sahaja kedai kopi yang mahal tu, kita kena belanjakan berapa ringgit untuk kita bayar kopi ataupun teh tersebut? Lebih daripada RM20. Tapi nak buka ASB ni ataupun Amanah Saham Bumi Putra murah betul. Jawapan yang kami cari untuk soalan yang kedua adalah RM10 je. Yes, RM10 sahaja diperlukan untuk membuka akaun Amanah Saham Bumi Putra ASB. Dan seterusnya, soalan yang ketiga. Kepada penonton, diharapkan anda semua bersedia untuk menjawab soalan ini. Jenis pelaburan manakah yang sering menggunakan kuasa kompaun melalui pelaburan semula dividen? Yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, sijil deposit ataupun CD. Yang ketiga, bond. Yang keempat, saham pembayar dividen. Saya ni kalau baca soalan, dia punya jawapan macam lebih kurang, itulah yang saya jawab. Sekali lagi, jenis pelaburan manakah yang sering kali menggunakan kuasa kompaun melalui pelaburan semula dividen? Hanya perlu type sahaja di antara aneka pilihan jawapan kami. Sama ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4. Jadi kita dah bersedia untuk menutup tirai soalan ketiga. Dan pilihan jawapan bagi soalan ketiga adalah, jawapan yang kami cari, saham pembayar dividen. Nombor 4. Saham pembayar dividen. Itulah dia di antara kata kunci untuk kuasa kompaun. Dan seterusnya, kita akan bersedia dengan soalan yang keempat. Matlamat kewangan manakah yang patut diutamakan ketika merancang perbelanjaan? Yang pertama, membina tabung kecemasan. Yang kedua, kita beli kereta mewah, kereta sport, kereta yang ada laman kuda, kereta yang laju. Kita punya aneka pilihan jawapan. Yang ketiga, memulakan hobi baru. Yang keempat, kita pergi percutian impian. Soalan keempat, matlamat kewangan manakah yang patut kita utamakan ketika merancang perbelanjaan? Saya pasti ramai seperti saya sendiri yang bila kita dah merancang perbelanjaan, kadang-kadang kita mungkin tersasar daripada matlamat perbelanjaan ataupun perancangan perbelanjaan tersebut. Tetapi kita tahu betapa pentingnya sebenarnya untuk membina tabung kecemasan apabila kita merancang perbelanjaan. Itulah dia jawapan yang kami cari untuk soalan yang keempat. Jadi kepada anda semua dah ada tabung kecemasan, anda adalah di antara yang bijak. Seterusnya, soalan yang kelima. Sekali lagi, anda diingatkan untuk menaip sahaja komen ataupun jawapan di bahagian bawah untuk sesi live trivia MSAM 2023. Seterusnya bagi soalan yang kelima, berikut adalah institusi simpanan persaraan di Malaysia kecuali institusi simpanan persaraan di Malaysia kecuali. Kita punya aneka pilihan jawapan. Yang pertama, kumpulan wang persaraan. Yang kedua, kumpulan wang simpanan pekerja. Ketiga, private pension administrator. Yang keempat, pertubuhan keselamatan sosial ataupun perkeso. Okey, sekali lagi, kita nak tanya kepada anda. Antara institusi simpanan persaraan kat Malaysia ni kecuali apa dia? Sama ada kumpulan wang persaraan ke? Sama ada nombor 2 KWSP ataupun kumpulan wang simpanan pekerja ke? Ataupun yang ketiga private pension administrator ke? Ataupun pertubuhan keselamatan sosial? Jawapan yang kami cari untuk soalan yang kelima bagi live trivia MSAM bagi episod ketiga adalah pilihan jawapan yang keempat. Pertubuhan keselamatan sosial ataupun kita kenali sebagai perkeso. Itu bukanlah kita punya institusi persaraan ya. Itu adalah untuk kita memberikan kebajikan ketika anda bekerja ataupun perlindungan. Soalan yang keenam. Apakah perbezaan utama antara faedah mudah dan faedah kuasa kompaun? Apakah perbezaan utama antara faedah mudah dan faedah kuasa kompaun? Yang pertama, pilihan jawapan. Faedah mudah dikira hanya pada prinsipal, manakala faedah kuasa kompaun dikira daripada
prinsipal dan pendapatan terkumpul. Aneka pilihan jawapan yang kedua, faedah mudah memperoleh jumlah bonus tetap. Faedah kuasa kompaun, tidak. Aneka pilihan jawapan yang ketiga, faedah mudah diperoleh pada kadar yang lebih tinggi daripada faedah kuasa kompaun. Yang keempat, faedah mudah tidak dipengaruhi oleh peredaran massa, manakala faedah kuasa kompaun dipengaruhi oleh peredaran massa. Saya menantikan pilihan jawapan anda, 30 saat akan diberikan. Anda kata anda mampu menjawab soalan yang keenam ini, bermaksud anda sudah pun mahir berkenaan dengan kuasa kompaun ataupun compounding. 3 topik yang kami ingin ungkapkan kepada anda ketika live trivia MSAM ini. Sekali lagi, kita ingin mengenengahkan berkenaan dengan bajet, kita ingin mengenengahkan berkenaan dengan kuasa compounding dan juga pelaburan berasaskan matlamat ataupun goal-based investment. Jadi, untuk soalan yang keenam, perbezaan utama antara faedah mudah dan faedah kuasa kompaun adalah, jawapannya adalah yang pertama. Faedah mudah kita kira pada prinsipal. Faedah kuasa kompaun kita ambil prinsipal campur dengan pendapatan terkumpul. Itulah yang kita panggil sebagai kuasa kompaun. Hebat. Jawapan hebat. Kita dah bersedia dengan soalan yang ketujuh ya. Jadi soalan yang ketujuh untuk live trivia MSAM. Apakah tujuan anda mengesan perbelanjaan anda? Apakah tujuan anda mengesan perbelanjaan anda? Adakah anda ingin mengetahui wang yang boleh dipinjam? Ataupun anda nak dapat pujian orang, melambung-lambung? Ataupun yang ketiga, nak mengelak daripada kita menyimpan duit? Ataupun yang keempat, untuk kami mengenal pasti corak perbelanjaan dan mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu? Okey, soalan yang ketujuh sangat-sangat mudah. Ini adalah berkaitan dengan topik bajet ya. Adalah berkenaan dengan topik perbelanjaan. 50, 30, 20. 50 tu adalah kita punya keperluan, 30 adalah kita punya kehendak dan 20 adalah kita punya simpanan ataupun pelaburan. Tapi soalan saya tak ada kena-mengena dengan 50, 30, 20. Kita tanya, tujuan anda mengesan perbelanjaan anda pastinya. Ini pilihan jawapan yang keempat lah. Sebab kita nak kenal pasti corak perbelanjaan dan mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Tahniah kepada anda yang mampu untuk menjawab soalan dengan tepat dan terpantas daripada soalan pertama sampai soalan yang ketujuh. Ada berbaki lagi 3 soalan khas untuk anda ya. Sebelum kita tahu siapa yang akan menang iPhone 14 dan juga e-voucher Shopee bernilai RM100. Baiklah, soalan yang ke-8. Selain matlamat untuk kita mendapatkan keuntungan jangka masa panjang, apakah perkara yang perlu diambil kira sebelum kita memulakan pelaburan hartanah? Yang pertama, lokasi hartanah. Yang kedua, nilai hartanah. Yang ketiga, kadar kecairan hartanah. Ataupun yang keempat, jenis hartanah. Sekali lagi, selain matlamat untuk kita mendapatkan keuntungan jangka masa panjang, apa lagi yang kita perlu ambil kira sebelum kita memulakan pelaburan hartanah? Lokasi hartanah ke? Nilai hartanah ke? Kadar kecairan hartanah ke? Ataupun jenis hartanah? Wah. Bila dah main hartanah ni, memang hebat. Mungkin matlamat pelaburan anda adalah untuk membina rumah dekat situ. Lepas tu kita buat homestay ke, kita buat tempat-tempat untuk menginap lain ke, ataupun mungkin untuk kita jual lepas dah dapat untung. Jadi kita dah boleh maju ke soalan yang ke-9. Jadi untuk soalan yang ke-8, jawapannya adalah kadar kecairan hartanah. Itu adalah di antara perkara yang perlu kita ambil kira sebelum memulakan pelaburan hartanah. Soalan yang ke-9. Jika anda melabur RM100 dengan faedah 7% dikompaun setiap tahun, berapa banyak wang yang anda akan ada selepas 10 tahun? Tolong keluarkan kalkulator anda. Jika anda melabur RM100 dengan faedah 7% dikompaun setiap tahun, berapa banyak wang yang anda akan ada selepas 10 tahun? A. RM196.72. B. RM315.87. C. RM379.70. D. RM452.38. Jadi kepada anda semua, silakan
Jika anda melaburkan RM100 dengan faedah 7% di compound setiap tahun, berapa banyak wang yang anda akan ada selepas 10 tahun? Silakan. Jawapan dia. Adakah jawapan pilihan A, B, C ataupun D? Tiba-tiba ada A, B, C, D. Selalu kita bagi 1, 2, 3, 4. Yang ini kita bagi A, B, C, D. Tak apa, lebih kurang sama je. A, B, C, D tu kita tukar kepada 1, 2, 3, 4. 1 adalah untuk A, 2 adalah untuk B, C adalah untuk yang ketiga dan D adalah untuk yang keempat. Soalan kami yang kami nak berikan jawapan bagi soalan yang ke-9. Jawapannya adalah RM196.72. Itulah dia jawapan yang kami cari, iaitu nombor 1. Soalan yang terakhir bagi live trivia episod ketiga MSAM 2023. Diharapkan anda semua bersedia untuk menjawab jawapan. Soalannya adalah, tabung kecemasan bermaksud. Tabung kecemasan bermaksud. Yang pertama, tabung yang digunakan untuk perbelanjaan impulsif. Nak beli, terus pilih. Itu adalah perbelanjaan impulsif. Yang kedua, tabung yang digunakan untuk bil bulanan ataupun kita panggil sebagai komitmen kita. Yang ketiga, tabung khas untuk perbelanjaan perubatan. Yang keempat, tabung khas untuk perbelanjaan tidak terjangka. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Apakah yang dimaksudkan dengan tabung kecemasan? Adakah pilihan jawapan yang pertama, kedua, ketiga maupun yang keempat? Saya dah nampak dah ada yang dapat jawab soalan saya dengan betul. Untuk soalan terakhir saya. Betul jawapan dia. Siapa yang dapat tengok jawapan tu? Boleh tolong copy dan paste ataupun anda boleh salin dan juga tampal. Tampal dekat mana? Tampal dekat komen di bawah ini. Di mana anda sedang menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia. Jadi kepada hadirin dan hadirat sekalian, kepada para penonton untuk live trivia MSAM 2023, pastinya episod ketiga, kita sebenarnya telah pun sampai ke penghujung episod kali ini. Di mana kita akan memberitahu siapakah di antara pemenang kita pada episod yang seterusnya. Tapi jawapan kita tak keluar lagi, soalan ke-10 ya. Soalan yang ke-10 jawapannya adalah tabung khas untuk perbelanjaan tidak terjangka, iaitu jawapan yang nombor 4. Selagi saya tak jawab soalan ke-10 tu, selagi tu dia tak akan bagi saya punya skrip. Dia tak akan bagi saya laburkan tirai. Cakaplah sampai pukul 2 nanti. Selagi saya tak jawab soalan ke-10, selagi tu dia tak akan benarkan saya balik. Jadi kepada hadirin dan hadirat sekalian, tahniah kepada semua pemenang. Soalan yang paling mudah saya rasa adalah soalan yang pertama dan juga soalan yang ke-10. Masih lagi berkaitan dengan topik kita, iaitu bajet, kuasa compound ataupun compounding dan juga goal based investment untuk episod yang akan datang. Jadi kepada anda yang mungkin tak berjaya untuk menjawab soalan-soalan trivia hari ini, jangan putus asa. Kita masih lagi boleh berusaha untuk hari esok dan juga hari-hari seterusnya, di mana kami berbaki 4 lagi sesi live trivia untuk anda semua sertai. Jangan lupa bahawa pelaburan dan pengurusan kewangan adalah perkara yang penting dalam kehidupan seharian kita. Dan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menyertai live trivia MSAM 2023 pada hari ini. Dan semoga anda terus berjaya dalam usaha anda untuk mencapai matlamat kewangan anda. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi live trivia ini akan dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Diharapkan kita akan berjumpa lagi esok pada sesi yang sama dan juga pada waktu yang sama. Assalamualaikum dan jaga diri. Tahniah, anda hebat.